Baik, sebentar tadi saya bersama dengan rakan tugas Luqman Haris untuk memahami DUN negeri mana yang bubar dan mana yang tidak dijangka akan dibubarkan. Tapi penting juga untuk kita fahami komposisi Dewan Rakyat ketika ini dalam kita menuju ke pilihan raya umum akan datang. Luqman, apa yang perlu kita tahu mengenai dengan Dewan Rakyat, kerusi komposisinya ketika ini? Ya, ketika ini, Naila, komposisi Dewan Rakyat itu tidak ada kerana sudah pun terbubar. Tetapi setakat kali terakhir ia berdiri sebelum pembubaran pada jam kira-kira 3.15 petang tadi, inilah rupa bentuk Dewan Rakyat yang terakhir. Parlimen Malaysia ke-14 susulan PRU14 yang kita adakan pada tahun 2018 yang dahulu. Setakat 1 Oktober 2022, beginilah keadaan, beginilah komposisinya. Sudah tentu 222 kerusi parlimen akan dipertandingkan, kecuali 2 yang masih lagi kosong sekarang ini juga akan dipertandingkan. Kosong di sini adalah Batu Sapi dan juga Greek. Sudah tentu itu selepas penyandangnya meninggal dunia. Dan sudah tentu ia berbalik kepada permainan angka, the numbers game. Perlumbaan ke 112 kerusi untuk mendapat majoriti mudah. Kebelakangan ini, ramai pemerhati dan juga penganalisis menjangkakan tidak akan ada satu kumpulan, satu gagasan yang akan berjaya memperoleh angka ini. 112 kerusi, tidak seperti pilihan raya umum terakhir yang kita laksanakan pada tahun 2012. Mengapa? Ini sebabnya. Kalau kita lihat komposisi terakhir dalam Dewan Rakyat setakat 1 Oktober lepas, kerajaan ada majoriti tipis 116 kerusi. Antara yang terbesar adalah Barisan Nasional. Sudah tentu parti komponennya UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. Dan kemudian Perikatan Nasional 39 kerusi. Dan ini adalah dua blok utama yang membentuk kerajaan pasca pertukaran kerajaan sekitar Februari ataupun Mac tahun 2020. Mereka juga disokong oleh GPS 19 kerusi. Sekarang ini kita lihat gugusan mana yang sanggup bergabung dengan kumpulan mana untuk mencukupkan kerusi 112. Terlampau banyak permutationsnya, terlalu banyak perkiraan ataupun kemungkinan. Tapi kita tekankan ataupun kita keutarakan beberapa senario yang mungkin kita saksikan. Kalau kita lihat sebagai contoh, BN sudah bertegas mereka tidak mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional 39 kerusi yang mempunyai 17 kerusi PAS dan selebihnya adalah Bersatu. Bersatu juga tidak mahu bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga UMNO. PAS masih lagi mengambil pendekatan yang fleksibel dan juga anjal. Jadi kita tidak tahu. BN secara sendiriannya hanya 41 kerusi. Jauh tidak mencukupi untuk mencapai 112 kerusi. Perikatan Nasional dengan sendirinya juga 39 kerusi sudah tentu tidak cukup. GPS selama ini kita saksikan agak fleksibel. Mereka mungkin sanggup menyokong mana sahaja gabungan yang mempunyai kerusi yang paling banyak. Tetapi jika GPS campur dengan Barisan Nasional dan ataupun Perikatan Nasional masih lagi tidak mencukupi untuk mendapat 112 kerusi. GRS selepas kemenangan mereka di Sabah, Gabungan Rakyat Sabah, susulan PRN Sabah pada September tahun 2020 hanya mempunyai 8 kerusi, bebas 3 kerusi. Dan kita lihat beberapa pergerakan sejak itu, muda ada 1 kerusi dalam bentuk YB Said Saddiq. BN ini satu di sini adalah Tengku Razali, ahli Parlimen Gua Musang yang meminta untuk diletakkan di blok bebas. Jadi beliau tidak dimasukkan ke dalam BN ini 41 kerusi. Satu gugusan yang paling kuat setakat ini mengikut nombor adalah PH90. Tapi itu pun tidak cukup 112 kerusi. Sudah tentu 3 pemain utamanya adalah PKR, DAP dan juga Amanah dan juga APCO. Jadi mungkin apa yang kita jangkakan selepas PRU15 adalah sama seperti yang kita saksikan sejak 2 atau 3 tahun yang lepas. Tidak ada satu gugusan yang cukup kuat untuk memperoleh kemenangan dengan sendirinya. Walaupun puak seperti UMNO yakin mereka boleh bergerak solo. Tapi apa permainan catur yang mereka akan buat dalam tempoh seminggu 2 ini sebelum penamaan calon, sebelum hari mengundi untuk cukupkan kerusi, apa bentuk kerjasama yang kita akan lihat untuk memikat pengundi kerana tidak ada satu pun yang cukup. Kerajaan 116, pembangkang 104. Permainan politik Malaysia, Naila, sudah tentu lebih dinamik daripada yang pernah kita saksikan dalam sejarah negara. Dan kami di Astro Awani akan sentiasa membawakan anda yang terkini bermula malam ini. Ya, Luqman, seperti yang kita dapat saksikan itu, tiada gagasan yang mendapat ataupun mempunyai majoriti yang mudah. Jadi sudah tentunya kita menjangkakan setiap parti sudah pun mula bergegas untuk mengatur strategi masing-masing.